Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kehadrat Allah SWT yang memberikan berbagai nikmat, masuklah nikmat hidayah dan inayah yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, Pengerusi dan ahli jatah Surau Rawdah. Kita sambung pengajian tafsir surah Al-Baqarah. Malam ni ayat yang ke-49. Kita baca biasa kita sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan kenanglah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyiksa kamu dengan siksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kenangkanlah ketika kami belahkan laut merah untuk kamu lalui, yakni kerana melarikan diri dari Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan kenangkanlah
ketika kami berjanji kepada Musa, yakni untuk memberi Taurat sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu, dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim, yakni terhadap diri sendiri. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan kenanglah ketika kami turunkan kepada Musa kitab dan keterangan-keterangan supaya kamu mendapat petunjuk. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Innahu huwat tawwabur rahim. Dan kenangkanlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, yaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. Tuan-tuan sedang jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada ayat-ayat yang lalu, masih lagi tentang Bani Israel, ya. Mulai daripada ayat 40. Mulai ayat 40 sebanyak 150 ayat atau lebih cerita tentang Bani Israel. Dalam ayat 47 dan juga ayat sebelumnya, Allah Ta'ala ayat 40 Allah Ta'ala mulakan dengan ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ayat 40 ada, ayat 47 pun ada. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Dan Allah Ta'ala dalam ayat-ayat berikutnya disebut tentang nikmat-nikmat itu. Malam ni kita baca ayat 49, nikmat selamat daripada Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali Fir'aun. Dan ingatlah. Ingatlah tu kalau dalam terjemahan tafsir kita tengok dalam kurungan. Sebabnya ia adalah tafsiran tambahan. Kerana kalau terjemah bulat-bulat dari wa idh najjaynakum, ia bererti dan ketika kami selamatkan kamu. Tapi tujuan disebut wa idh itu adalah wadhkuru.
Dan ketika maksudnya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu. Nanti ayat 50 pun wa'id. Maknanya suruh ingat yang itu pula. Ayat 51 wa'id wa'adna. Ayat 53 wa'id atayna. Ayat 54 wa'id qala Musa. Ayat 55 wa'id qultum. Semua ni nak suruh ingat tentang peristiwa yang telah berlaku ke atas mereka. Yang disuruh ingat adalah Bani Israel. Bani Israel yang melalui peristiwa dan nikmat itu telah pergi, meninggal dunia dah, 1000 tahun dah. Tapi ingatan itu adalah diberikan kepada Bani Israel, ahli kitab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi ingat bahawa Allah Ta'ala telah memberi pelbagai nikmat kepada mereka. Yang dituntut daripada mereka adalah supaya beriman kepada Nabi yang akhir ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah Ta'ala menceritakan nikmat-nikmat yang telah diberi kepada mereka, kepada datuk nenek mereka dulu. Nikmat yang dirasai oleh datuk nenek mereka adalah nikmat juga buat mereka. Sebagaimana ajaran, amalan yang dipegang oleh datuk nenek mereka, dipegang oleh mereka juga. Lalu Allah Ta'ala tegur mana-mana yang salah pada pegangan itu. Dan dalam ayat 49 Allah Ta'ala ingatkan tentang nikmat selamat dari Fir'aun bagi Bani Israel, supaya ingat dan patutnya beriman kepada Nabi yang akhir. Bagi kita yang membaca kisah ini dalam surah ini, supaya kita ingat jangan jadi seperti Bani Israel. Jangan tiru perangai mereka yang telah menerima banyak peringatan, diutuskan ramai Rasul, tetapi masih ingkar, masih tidak mau beriman dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bagi kita adalah supaya kita kenal, inilah latar belakang Bani Israel, sejarahnya, yang hari ini kita berhadapan dengan masalah-masalah manusia yang banyak berpunca daripada mereka. Allah Ta'ala ingatkan peristiwa Allah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun. Bani Israel sebagaimana kita sebut dahulu telah berpindah ke Mesir. Anak cucu Nabi Yaqub yang asalnya tinggal di Palestin telah berhijrah ke Mesir ketika Nabi Yusuf menjadi menteri yang berkuasa di Mesir. Setelah mereka melalui musim kemarau, dan ujungnya bila Nabi Yusuf berjaya membetulkan abang-abangnya dan mereka telah insaf, lalu diajaklah semua ahli keluarga Nabi Yaqub berhijrah ke Mesir. Yang ini kita boleh baca dalam hujung surah Yusuf. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, bawalah kepadaku semua ahli keluarga kamu. Masa itu sekitar 70 orang anak-anak Nabi Yaqub dan cucu cicitnya. Dan kemudian bila mereka telah tinggal di Mesir, masa berlalu, lalu mereka yang asalnya ahli keluarga Nabi Yusuf lama-lama ditindas oleh raja-raja yang kemudian. Pada zaman Nabi Yusuf, pemerintah Mesir itu belum lagi bergelar Fir'aun, masih lagi raja. Sebagaimana kita baca dalam surah Yusuf, faqala al-maliku utuni, dan berkatalah raja, bawa mari dia kepada aku. Kita tak jumpa Fir'aun dalam surah Yusuf, kita jumpa Malik. Kemudian maknanya selepas berlaku sekitar 400 tahun mereka berada di Mesir, pemerintah pun dah bertukar, dah pakai gelaran Fir'aun, mereka ditindas oleh Fir'aun dan bala tenteranya dan penyokong-penyokongnya. Allah Ta'ala sebut Ali Fir'aun, bukan sekadar Fir'aun yang jahat, tetapi geng dia sekali lah.
sama ada keluarga dia ataupun tentera-tenteranya, penyokong-penyokongnya, kaumnya. Bukan dia seorang zalim. Apakah bentuk kezaliman yang ditimpakan kepada Bani Israel? Antaranya yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini adalah yasumunakum su'al adab. Mereka telah menindas kamu dengan seburuk-buruk siksaan. Kerana keturunan yang berbeza, maka mereka ditindas. Dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala menyebut, kalau kita baca surah Al-Qasas, kita akan tengok kronologi Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dengan kelahiran Nabi Musa AS dan akhirnya menjadi Nabi dan Rasul yang memimpin. Adapun dalam surah Baqarah, ia tidak tersusun secara kronologi sangat. Yang dalam surah Qasas lebih tersusun. Ada hikmahnya lah, di surah itu Allah Ta'ala susun, di surah yang lain tidak. Kalau kisah Nabi Yusuf pula, dalam surah Yusuf sahaja, tidak ada dalam surah lain. Tetapi dalam surah Yusuf itulah susunan ceritanya ikut kronologi. Dari mula Nabi Yusuf kecil dan bermimpi, sampailah akhirnya menjadi menteri dan membawa keluarganya berhijrah ke Mesir. Dalam surah Qasas ayat 5 Allah Ta'ala menyebut وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, dan kami hendak menunjukkan jasa atas mereka yang ditindas di bumi. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, dan kami hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, dan kami hendak menjadikan mereka pewaris di bumi. Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel yang ditindas itu menjadi pemimpin dan pewaris bumi pula. Apa bentuk siksaan Fir'aun kepada Bani Israel? Allah Ta'ala sebut lagi yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan sampai jadi dewasa. Yang kecil lelaki dibunuh, yang perempuan kecil dibiarkan hidup. Apa tu? Itu salah satu cara menghapuskan bangsa. Dia tak bunuh semua, dibunuh anak lelaki supaya bilangan lelaki kurang. Perempuan dibiarkan hidup. Bila perempuan tak cukup lelaki, sebahagiannya berkahwin dengan bangsa Kibti, maka jadi orang Kibti nanti anak cucu dia. Itu di antara maksudnya lah bentuk siksaan itu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim, dan pada demikian itu adalah bencana atau cubaan yang besar dari Tuhan. Allah Ta'ala menguji mereka. Masa tu, masa mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Hari ini keturunan mereka pula menyakiti orang lain, padahal mereka telah melalui pengalaman yang buruk itu. Alangnya pengalaman yang buruk itu tidak dijadikan tidak memberikan pengajaran supaya mereka menghargai manusia lain. Jadi ini tentu bangsa yang malang lah, kerana setelah mereka dizalimi dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, hari ini mereka pula menzalimi orang lain. Ada disebut dalam tafsir lain pula bahawa yang anak-anak lelaki yang dibunuh itu ada kaitannya dengan kebimbangan Fir'aun, bahawa kerajaannya akan dijatuhkan oleh Bani Israel. Ada tafsir yang mengaitkan dengan mimpi Fir'aun melihat bandar Mesir itu terbakar. Yang tak terbakar rumah-rumah Bani Israel. Lalu ditafsirkan mimpi itu oleh ahli nujum dia, ataupun dia punya bomoh-bomoh, ya, bahawa kerajaan Fir'aun ini akan dijatuhkan oleh seorang pemuda Bani Israel yang lahir pada tahun itu. Maka bayi-bayi lelaki yang lahir pada tahun itu dibunuh. Sebab apa? Nak menghalang ramalan itu daripada berlalu.
Ini satu tindakan yang zalim. Kenapa? Kerana ramalan itu belum tentu betul. Kalau ia adalah ramalan, kalau mereka percaya, maka ramalan itu akan berlaku. Tak gunalah mereka menghalangnya. Tapi mereka percaya dan cuba halang. Itu zalim. Sebab yang dibunuh bukan seorang dua, sebab tak tahu bayi yang mana. Berbeza dengan Islam. Islam ada memberitahu tentang peristiwa yang akan berlaku. Bukan ramalan, tapi akan berlaku. Tetapi umat Islam tidaklah melakukan perkara yang cuba menghalang apa yang telah diberitahu. Contoh saya beri, kita telah diberitahu bahawa di akhir zaman ada fitnah yang besar yang dibawa oleh seorang lelaki yang kita panggil Al-Masih Dajjal. Ada banyak hadis tentang Dajjal. Di antaranya adalah hadis yang menceritakan tentang seorang kanak-kanak lelaki yang mungkin akan menjadi Dajjal. Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat sifat-sifat Dajjal dan keluarganya, keluarga Yahudi, macam mana ayah dia, macam mana mak dia. Tiba-tiba ada orang laporkan bahawa ada di sebuah kampung di Madinah itu satu keluarga yang macam Rasulullah SAW ceritakan. Rasulullah dan para sahabat pun, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pergi ke rumah keluarga ini dan bertemulah dengan ibu ayah ini dan budak itu. Pendek cerita, bila Rasulullah dah uji budak ini dengan beberapa soalan, akhirnya Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biar aku bunuh budak ni ya." Nampak kayanya, maknanya lepas Rasulullah uji itu mungkin dia ni yang akan menjadi Dajjal. Bila Umar nak bunuh, Rasulullah kata Allah Ta'ala dah tentukan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi maknanya kalau dia Dajjal, kamu tak akan berjaya bunuh dia. Tapi kalau dia bukan Dajjal dan Umar berjaya bunuh dia, itu zalim, membunuh kanak-kanak. Jadi Islam tak macam Fir'aun. Ajaran Islam tak macam kepercayaan Fir'aun. Bila dia percaya kerajaan dia akan dijatuhkan oleh pemuda Bani Israel, dibunuhnya bayi-bayi lelaki. Padahal benda itu jadi juga akhirnya. Macam mana Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun? Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Musa yang kemudian memimpin Bani Israel, membawa mereka kembali ke Palestin, dan kemudian mereka menyaksikan Fir'aun mati. Itu ada dalam ayat berikutnya, ayat 50. Jadi umumnya dalam ayat 49 ni Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada kezaliman dan penindasan Fir'aun yang sebelum itu telah menyakiti dan menindas mereka. Bahkan Nabi Musa sendiri semasa kelahirannya sudah diancam, dan Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa. Itu kita boleh baca dalam surah Al-Qaha dan juga surah Qasas tadi. Ketika Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala nak beri kurnia kepada kaum yang ditindas di bumi, yakni Bani Israel. Allah Ta'ala nak jadikan mereka pemimpin dan pewaris pula. Caranya bukanlah dengan Allah Ta'ala terus memberikan kuasa ataupun malaikat yang membantu mereka. Allah Ta'ala lantik seorang Nabi dan Rasul yang memimpin mereka. Nabi itu dilahirkan di kalangan mereka sendiri, tetapi masa lahir lagi Nabi Musa sudah terancam oleh kezaliman Fir'aun yang nak bunuh semua bayi lelaki. Baik, pembunuhan kepada bayi-bayi lelaki Bani Israel itu dengan tujuan menghalang berlakunya ramalan itu. Itu adalah salah satu tafsiran kepada kejahatan membunuh bayi-bayi lelaki. Tetapi nanti dalam kisah Nabi Musa, setelah Nabi Musa dewasa dan setelah Nabi Musa memimpin Bani Israel sampai ke tahap berdakwah dan berlawan sihir dengan Fir'aun bila dia marah kepada Nabi Musa dan Bani Israel, dikeluarkan arahan sekali lagi supaya dibunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Masa itu Nabi Musa dah ada. Maknanya pembunuhan bayi-bayi lelaki itu bukan berlaku sekali dan bukan sekadar untuk menghalang kelahiran
pemimpin pemuda yang akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Tapi itu cara dia menzalimi atau menindas bangsa Bani Israel itu. Namun Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel bermula dengan Allah menyelamatkan Nabi Musa yang masih bayi itu. Kita boleh baca dalam surah Qasas, Allah Ta'ala suruh ibu Nabi Musa hanyutkan bayi Nabi Musa itu dalam peti dan dihanyutkan, dibawa ke istana Firaun sendiri. Bila bayi itu sampai ke istana Firaun, dia diambil oleh keluarga Firaun, dilihat oleh isterinya. Isteri dia kata, penyejuk mataku. Makna bayi ni comel sejuk mata tengok. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Isteri Firaun dia kata, janganlah bunuh dia. Mungkin dia memberi manfaat kepada kita, atau kita jadikan dia anak angkat. Sedangkan mereka tak sedar itulah bayi lelaki yang mereka cari. Macam mana Allah Ta'ala selamatkan? Allah Ta'ala hantar ke rumah atau ke istana Firaun. Dia cari satu negara, mana-mana bayi lelaki lahir tahun tu bunuh. Abang Nabi Musa, Nabi Harun lahir sebelum itu, tahun sebelum itu, tak kena arahan bunuh itu. Tapi Nabi Musa lahir pada tahun yang diramalkan itu, dibunuh. Bayi-bayi lelaki pada tahun semua dibunuh. Dia cari satu negeri, satu negara bayi-bayi lelaki Bani Israel untuk dibunuh. Bila Allah Ta'ala hantar satu bayi ke rumah dia, ke istana dia, dia tak bunuh. Dia kalah dengan isteri dia. Isteri dia kata jangan bunuh. Lalu dia kecualikanlah Nabi Musa yang masih bayi itu daripada dibunuh. Macam mana berlaku begitu? Itulah kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merancang. Kemudian dalam ayat 50 Allah Ta'ala menyebut wa idh faraqna bikumul bahr, dan ingatlah tatkala kami belahkan laut untuk kamu, wa anjaynakum, dan maka kami selamatkan kamu, wa awraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan kaum Fir'aun, wa antum tanzurun, padahal kamu melihat sendiri. Maknanya peristiwa Fir'aun lemas dalam air itu disaksikan oleh Bani Israel. Baik, mula-mula Allah Ta'ala belah laut. Di mana Allah Ta'ala belah laut ni? Laut Merah. Ketika Nabi Musa bawa Bani Israel dalam jumlah yang ramai, Allah Ta'ala suruh di hujung kisah Bani Israel di Mesir, Allah Ta'ala maknanya selepas berlaku peristiwa Nabi Musa berdakwah, selepas Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir, selepas negeri Mesir ditimpa bala bencana yang menyakitkan, kemudian mereka minta Nabi Musa supaya dihentikan bala bencana itu dengan janji untuk beriman. Kemudian bila semua dah dihilangkan, mereka tak beriman juga. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa supaya bawa Bani Israel malam-malam keluar daripada Mesir. Masa itulah bila Fir'aun tahu Bani Israel nak keluar, dia sangat marah. Wa innahum lana laghaidun, sesungguhnya mereka itu adalah menimbulkan kemarahan kepada kami. Sebab Bani Israel ni ditindah jadi bekerja. Kalau mereka lari keluar, siapa nak kerja kat Mesir? Yang kerja-kerja buruh ni. Jadi Fir'aun pun mempersiapkan tenteranya dan mengejar Nabi Musa. Padahal Bani Israel dah keluar dulu awal. Fir'aun baru nak kumpul orang. Bila Fir'aun dah kumpul orang tu, maknanya dah kumpul tentera dia, Nabi Musa dah jauh dah. Dan perjalanan itu melalui laluan-laluan yang ditentukan Allah, sampailah laluan ujungnya di tepi Laut Merah. Ada pendapat kata laluan itu adalah di teluk yang menghala keterusan Suez hari ini. Kalau kita boleh bayangkan, Laut Merah ni kalau macam tangan saya ni, ujung di atas ada cabang dua. Tengahnya Semenanjung Sinai. Yang belah sini yang terus ke terusan Suez, yang belah sini terus ke Teluk Aqabah di Jordan.
Ada pendapat kata mereka menyeberang di sini. Ada pendapat kedua kata mereka menyeberang di sini. Bukan di sini, sini jauh. Yang sini nak merentah laut tu mungkin seminggu, 2 minggu. Tapi yang atas ni dekat. Laluan dia, lautannya sempit lah. Jadi laluan itu lalu di celah bukit. Antara bukit-bukit tu ada laluan tengah, mereka lalu di tengah tu sampai hujungnya tu pantai. Bila mereka tengok belakang, tentera Firaun dah dekat. Bila tentera Firaun dapat menjejak mereka tu pada waktu pagi, masa matahari terbit, tentera Firaun dah dekat dah. Lalu kata pengikut-pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita akan dapat ditangkap. Maknanya Firaun akan dapat kita. Lalu Nabi Musa kata, kalla, tidak sekali-kali, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku ada bersamaku, dia akan memberikan petunjuk. Itu keyakinan Nabi Musa walaupun di saat yang genting itu. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa supaya memukul laut. Bila dipukul laut itu, itulah yang disebut dalam ayat 50 tadi, wa idh faraqna bikumul bahar, dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kamu. Laut merah itu terbelah, ada laluan di tengah. Dalam ayat lain, dalam surah Qasas, dalam surah Taha, surah A'raf, ada ceritanya itu. Maknanya di surah lain lah Allah Ta'ala perincikan. Nabi Musa pukul, famfalaqa, lalu ia terbelah. Kullu firqin kattawdil azim, setiap bahagiannya itu seperti gunung yang besar. Maknanya bukan surut, tapi terbelah, ada laluannya. Dalam ayat ini disebut laluannya itu ada 12. Kenapa 12 laluan? Kerana Bani Israel ada 12 kabilah, anak keturunan anak-anak Nabi Ya'qub yang ada 12 orang. Bila dah lalu, Bani Israel lalu seberang sampai ke sana mungkin beberapa jam lah. Sampai di seberang sana, Nabi Musa nak pukul balik. Tapi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wasrukil bahra rahwa, biarkan laut itu dulu terbelah. Innahum jundum mughraqun, sesungguhnya mereka adalah tentera yang akan tenggelam. Jadi dibiarkan dulu. Bila terbuka tu, tentera Firaun pula masuk. Mereka tengok boleh lalu seberang ni, mereka pun masuk. Mereka tak percaya bahawa itu adalah mukjizat, tanda kenabian Musa. Bila mereka masuk sampai tengah, barulah Allah Ta'ala suruh pukul balik laut. Lalu laut itu bercantum dan lemaslah. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan kaum Fir'aun. Jadi dalam ayat itu ada berapa nikmat. Satu nikmat laut dibelah, sedangkan laut tak pernah terbelah pada bila-bila masa, kecuali pada masa ini. Jadi Bani Israel menyaksikan mukjizat, tanda kebesaran Allah Ta'ala dan kerasulan Nabi Musa depan mata, yang orang lain tak nampak. Ini satu nikmat, nikmat melihat perkara yang luar biasa. Yang kedua, fa'anjainakum, kami selamatkan kamu. Mereka berjaya menyeberang ke seberang, selamat, tak lemas. Yang ketiga, wa aghraqna ala Fir'aun, nikmat yang ketiga dalam ayat ini, Fir'aun ditenggelamkan. Fir'aun yang selama ini menindas mereka, membunuh anak-anak mereka yang laki, dan macam-macam lagi kejahatan Fir'aun, mati lemas, mati dalam air. Bayangkan seorang raja yang berkuasa dengan istananya, dengan hartanya. Saya sebut begitu sebab Quran pun sebut, akhrajnahum, kami keluarkan mereka. Kerana marahnya Fir'aun sebab Bani Israel keluar tu, dia keluar daripada istana, ditinggalkan harta dia, wa kunuzin wa maqamin karim, tempat-tempat yang baik lah, tempat tinggal yang baik tu mereka tinggalkan kerana nak kejar Bani Israel. Kejar-kejar, masuk dalam air, mati lemah. Yang keempat, apa nikmatnya? Wa antum tanzurun, kamu sendiri tengok. Musuh kalah ni suatu nikmat, tapi menyaksikan musuh kalah itu satu lagi nikmat. Tengok sendiri, mati dah.
Dalam surah lain Allah Ta'ala kata, "Al-yawma nunajjika bi badanik." Pada hari ini kami selamatkan jasad Fir'aun yang lemas dalam air itu. Allah Ta'ala timbulkan supaya Bani Israel boleh tengok, mati dah. Macam hari inilah kita tengok perang di Gaza, hari-hari duk tengok saudara-saudara kita mati, rumah musnah meletup. Sekali-sekala kita tengok kita ke Bani Israel kena, seronok, puas hati. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan lagi banyak kemusnahan, kekalahan kepada Zionis Yahudi. Jadi kebinasaan atau matinya Firaun itu disaksikan oleh mereka, mati lemas. Hari ini mami yang dipercayai adalah Firaun pada zaman Nabi Musa adalah Ramses II. Firaun Ramses yang kedua. Dan tahun 70-an ke 60-an dulu dah pernah dibuat postmortem. Mami Ramses ni dibelah untuk dipastikan apa punca dia mati. Bila dibelah dada dia, ditengok dalam paru-paru dia ada garam air laut, yang mengesahkan bahawa inilah Firaun yang mati lemas dalam laut. Makna raja ni memang mati lemas. Dan itu diketahui oleh penganut tiga agama ni, Yahudi, Kristian, Islam. Firaun mati lemah. Tapi yang tidak disebut dalam Bible adalah jasad Firaun itu selamat, tidak hilang dalam laut. Quran yang sebut. Jadi salah seorang daripada saintis yang terlibat dalam postmortem mami Firaun Ramses II tadi mengeluk Islam, kerana dia mendapati bahawa Quran benar ketika memberitahu bahawa jasad Firaun ini selamat, untuk menjadi pengajaran kepada orang yang kemudian. Sila azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dikasihi dan rahmati Allah SWT. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, alangkah besarnya pertolongan Tuhan kepada kamu sampai lautan dibelah dan kamu dapat berjalan selamat di dasar laut itu. Ketika kamu menyeberangi, laut itu menjadi dua, terbelah menjadi dua laksana gunung yang besar. Suatu hal yang cuma sekali terjadi selama dunia berkembang. Selamat kamu sampai ke seberang, tetapi kamu dikejar Firaun dan tenteranya. Mereka tempuh jalan yang hanya dibukakan Tuhan buat kamu. Setelah sampai di pertengahan laut, kami pertemukan kembali laut itu dan mereka pun tenggelam di dalamnya. Kamu sendiri melihat kejadian itu dengan mata kepalamu sendiri. Bani Israel menyaksikan kejadian yang luar biasa itu. Laut terbelah dan satu pasukan yang dipimpin oleh Raja Mesir itu tenggelam, lemas. Itu mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa. Bukan suatu dongeng, sebab yang menjadi saksi pun ratus ribu orang. Dalam tafsirnya kata 600 ribu orang Bani Israel menyaksikan. Disaksikan pula oleh sisa yang tinggal dari kaum Firaun yang tinggal di Mesir pun tahu. Dan zaman moden ni kita tahu, tadi Mami Ramses II tu ada sisa garam laut dalam paru-paru, menandakan benar kejadian itu berlaku. Ada satu lagi tanda, iaitu sisa-sisa kenderaan tentera Firaun ada dalam Laut Merah. Dan sisa itu berada di bahagian yang saya sebut tadi, belah situ, Teluk Aqabah, bukan bahagian Suez, bahagian belah timur. Kita boleh tengok boleh Google dekat internet, cari tentang bukti ataupun evidence Exodus, kejadian Bani Israel berhijrah dari Mesir balik ke Palestin. Bila menyelam di kawasan itu, di pantai yang dipanggil Nuaibah, belah Mesir dipanggil Nuaibah, belah Saudi saya tak ingat apa nama dia. Laut ini dalam, tapi ada bahagian tengah tu dia cetek sikit, dia macam tinggi sikit, macam jembatan dalam air. Jadi disitulah laluannya. Dan bila penyelam masuk ke kawasan itu, mereka menemui objek-objek yang luar biasa. Terumbu karang yang rupanya lain macam. Biasanya terumbu karang bawah besar, atas kecil. Tapi di situ mereka jumpa terumbu karang antaranya bentuknya macam ni, tegak, lepas tu atas dia ada payung. Dan disyaki dalam itu adalah besi yang asalnya adalah roda kereta kuda, chariot, yang digunakan oleh tentera Firaun. Dan objek itu bukan satu, ada yang dia atas dasar laut, adalah banyak objek-objek yang pelik.
Tetapi objek-objek ini dah dibalut dengan terumbu karang. Dan kawasan itu adalah kawasan yang dilindungi, yang tak boleh diusik. Nak ambil buat naik atas tak dibenarkan. Jadi, tapi sisa-sisa peninggalan tentera Firaun itu ada di dasar laut itu. Ya? Itu menjadi bukti kepada kita bahawa kejadian yang sudah 4000 tahun ini benar-benar terjadi, sebagaimana diceritakan dalam kitab. Ada yang mendakwa bahawa kejadian itu pun bukan mukjizat, tapi pasang surut air. Maknanya masa Bani Israel sampai, air laut surut. Bila mereka menyeberang, air pasang masa Firaun lalu. Tapi bila dinilai dari segi sejarah, sebenarnya tak pernah berlaku dekat Laut Merah tu surut sampai habis, sampai boleh lalu, tak ada. Dan tak pernah pasang sampai tinggi besar. Itu menunjukkan bahawa ia hanya berlaku sekali dan bukan kerana pasang surut, tapi kerana mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada manusia. Ya. Ini tafsir ini zaman tahun 70-an maksudnya, 60-an ke 70-an. Zaman moden ni ada orang buat filem pasal Nabi Musa, tajuk dia Exodus, The Gods and King kalau tak silap, tajuk penuh dia. Dalam filem tu ditunjuklah air tu surut. Tapi filem-filem yang versi dulu macam The Ten Commandment, ditunjuk laut tu terbelah, celah-celah gitu. Jadi gambaran yang diberikan oleh Al-Quran adalah laut tu terbelah, bukannya surut. Jadi itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel, dan Allah Ta'ala suruh mereka ingat, kerana yang memberikan mereka nikmat-nikmat itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya mereka tidak menjadi sombong, tetapi beriman dan menerima Rasul yang terakhir yang Allah Ta'ala utuskan di kalangan manusia, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya sampai situlah dulu ayat 51 dan seterusnya kita sambung dalam kuliah akan datang. Jika tak ada apa-apa, sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik pada Allah SWT, yang kurang dari kelemahan diri saya mohon ampun kepada Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.